Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa mendapat kejayaan hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Allah, sebelum kita nak membicarakan kitab kita ni, ada di kalangan rakan-rakan kita ni meminta kepada saya untuk memberikan sedikit ulasan kepada apa yang telah berlaku kepada kita pada minggu yang telah lalu berkenaan dengan solat yang dilakukan. Adakah sembahyang yang dilakukan itu sah atau tidak apabila imam telah berdiri, kemudian dia meninggalkan sama ada dengan terlupa ataupun dengan sengaja, berdiri meninggalkan sunat, meninggalkan tahiyat awal, kemudian telah berpindah rukun kepada rakaat yang ketiga dan turun balik untuk melakukan tahiyat awal. Jadi bagaimana hukum? Ini kerana ada permintaan daripada sahabat-sahabat untuk minta diulas supaya tidak menjadi kekeliruan dan ianya tidak berterusan, kan? Sampai berselisih faham ni kita tak maulah. Kita nak biar mengaji jadi faham dan betulkan apa yang silap, supaya bila berlaku pada masa akan datang kita ada ilmu bagaimana nak menyelesaikan masalah. Jadi masalah yang timbul ialah bagaimana hukum seseorang meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja atau terlupa. Itu perbicaraannya lah. Kita tak tahulah sengaja atau terlupa, itu kita serahkan kepadanya. Jadi kita bawa soalan itu kerana nak menghuraikan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita perlu faham bahawa di dalam sembahyang ni ada dua perkara yang perlu dilihat lah. Pertama, di dalam sembahyang ni ada rukun. Rukun solat. Dan rukun solat ini dia terbahagi kepada tiga, sama ada dia merupakan rukun qalbi, rukun qauli ataupun rukun fi'li. Dia ada tiga rukun. Meninggalkan salah satu dengan terlupa atau sengaja, maka hendaklah dia tambah, ataupun kalau dengan sengaja boleh jadi batal solat. Adapun yang kedua di dalam sembahyang ini iaitu perkara sunat. Perkara sunat ini pula di dalam sembahyang dia ada dua perkara. Yang pertama dinamakan dia sunat hay'ah, iaitu sunat-sunat yang dilakukan di dalam solat kalau ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa tidak dikehendaki sujud sawi. Seperti mana? Contoh doa iftitah. Doa iftitah. Kalau ditinggalkan tak perlu sujud sawi sebab dia sunat hay'ah. Membaca tasbih di dalam rokok contohnya, dalam sujud contohnya. Membaca doa ketika mana kita duduk iftirash contohnya, pun itu semua adalah sunat-sunat hay'ah. Ia tidak mengkehendaki kepada kita kepada tiga itu. Kalau ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa tidak perlu pada sujud sawi. Yang keduanya dinamakan dia sunat ab'ad.
Sunat arba'at ini ialah sunat yang ditinggalkan, yang dikehendaki dilakukan di dalam solat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maka dikehendaki, maknanya sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi ini juga sunat, bukan wajib. Orang yang meninggalkan sunat arba'at, meninggalkan sujud sahwi, maka hukum solat dia sah pada sunat arba'at. Ada. Jadi ini perlu ingat. Apa dia contoh sunat arba'at? Ialah pertamanya duduk tahiyat awal. Yang keduanya bacaan tahiyat awal. Bacaan tahiyat pada duduk tahiyat awal. Itu semua adalah sunat arba'at. Doa kunut itu juga merupakan sunat arba'at. Membaca doa kunut dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu, itu juga sunat arba'at. Kan? Membaca selawat di dalam doa kunut, itu sunat arba'at. Jadi sunat arba'at ni kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka menyebabkan dia kena sujud sahwi. Kan? Okey. Persoalannya bagaimana orang yang menjadi imam atau dia tidak menjadi imam, kemudian dia meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja atau terlupa, kemudian dibangun. Contoh dalam kita ni ialah kita menjadi imam. Kita menjadi imam. Bagaimana keadaan imam dan makmum? Imam telah berdiri meninggalkan tahiyat awal dan telah berdiri, berpindah rukun. Mana berpindah rukun daripada duduk tahiyat tadi, berdiri kepada qiyam untuk rakaat yang seterusnya. Kita tengok dari segi hukum dulu. Hukum bagi makmum apabila mendapati imam telah berdiri pada tahiyat, tidak melakukan tahiyat awal dan berdiri untuk rakaat yang ketiga, maka hukum bagi makmum ialah mengikut imam, bukan niat mufaraqah. Kerana tahiyat awal tu hukumnya ialah sunat arba'at. Mengikut imam lebih aula daripada niat mufaraqah. Okey? Jadi kita kena ingat tu. Bila imam dia terlupa, dia dah berdiri dah. Dah berdiri dah. Jadi makmum ni kalau tengok imam dah berdiri naik rakaat ketiga, dia terlupa, jangan subhanallah, imam jadi confused. Kan? Imam dia jadi serba salah. Nak turun ke tidak? Nak turun tidak? Jadi imam kalau dia pada waktu itu dia banyak sangat dah subhanallah, yang subhanallah garang-garang pula tu. Subhanallah, kan? Imam pun jadi takut, turun dia, maka batal solat dia. Jadi solatnya batal, kan? Jadi hukum makmum bila melihat dia demikian, bangun. Yang afdalnya dia mengikut imam, bukan niat mufaraqah. Boleh dia berniat mufaraqah, boleh. Hukumnya boleh dia berniat mufaraqah. Tetapi seseorang yang telah berniat mufaraqah daripada imam, dia tidak boleh terikat dengan mana-mana perbuatan imam. Contohnya bila imam berdiri, dia pun berdiri, dia baca Fatihah, dia dah habis Fatihah, dia tak nak rokok, dia tunggu imam rokok, maka hukum dia punya sembahyang batal. Kenapa? Dia mengikat perbuatan dia dengan perbuatan imam. Okey. Jadi dengan sebab itu, seorang imam bila dia dah terlupa pada tahiyat awal tadi, dia jangan turun, kerana dia telah berpindah rukun. Kalau dia turun balik, hukumnya sembahyang dia batal. Makmum yang sama-sama berdiri turun juga, hukum sembahyangnya batal. Jadi dengan sebab itu, siapa-siapa yang melakukan pada minggu yang telah lalu turun bersama dengan imam, wajib mengqadakkan solat, kerana sembahyangnya telah batal. Kan? Sembahyangnya telah batal. Kerana apa? Dia telah berpindah rukun. Orang yang niat mufaraqah, sembahyangnya tidak batal. Tapi kalau dia terikat dengan perbuatan imam setelah mufaraqah, sembahyangnya juga batal. Okey? Jadi bagaimana hukumnya? Selepas daripada orang yang sembahyang di dalam masih dalam waktu, maka hukum sembahyangnya sah. Mana bila tadi dah batal, dia sembahyang balik. Hukumnya sembahyang tu dia jadi adaan lah. Jadi kalau dia tak sembahyang, dah terkeluar waktu isyak baru dia nak sembahyang, dia dah tahu baru dia ingat dia tadi sembahyangnya batal, itu jadi qada. Hukumnya jadi qada. Jadi bagaimana hukum sekiranya
imam dia terlupa, dia dah meninggalkan tayat awal, dia terlupa sujud sawi. Makmum yang di belakang dia kata imam ni 2 kali lupa dah. Imam tak sujud sawi, dia yang sujud sawi, kan? Maka sembahyangnya juga batal, sembahyang makmum batal. Kemudian imam sujud sawi, makmum tak sujud sawi. Makmum kata aku tak lupa, pak imam yang lupa, buat apa aku nak ikut? Sembahyang dia juga batal. Kerana innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Kita kena ikut imam, kerana imam tu dijadikan ikutan. Jadi dengan sebab itu perkara ni boleh. Contohnya kalau sekiranya boleh seorang makmum melakukan sujud sawi sekiranya imam terlupa sujud sawi. Contoh, imam beri salam, dia terlupa melakukan sujud sawi dalam keadaan dia meninggalkan ada salah satu daripada sunat tadi. Maka dengan syarat imam telah memberi salam, baru boleh makmum melakukan sujud sawi. Kerana apabila imam telah melakukan memberi salam, makmum tidak lagi ikatan dengan seorang imam. Jadi boleh, kan? Selepas imam bagi salam baru boleh. Ini makna di luar lah. Pada waktu tu dia dah bersendirian. Jadi ini kita dipahamkanlah untuk masa yang akan datang. Apa saja dia berlainan keadaannya kalau sekiranya imam dia dah naik ke rakaat yang kelima, makmum kata subhanallah, waktu tu dia kena turun. Tu wajib turun. Sembahyangnya kalau maghrib, kalau isyak 4 rakaat dia, mana ada 5. Dia turun dalam keadaan makmum menunggu di bawah, kan? Nanti baca tahiyat, sujud sawi, makmum pun kena ikut sujud sawi juga. Jadi begitu keadaannya. Mudah-mudahan sedikit pencerahan dapat memberi kepahaman. Kerana banyak yang bersanya tu kan, datang jumpa bertanya, ada jemaah-jemaah perempuan bertanya macam mana sebenarnya punya semayang hari itu Ustaz. Saya kata saya tak tahu, saya belakang, saya tak nampak pak imam, saya dengar suara saja, kan? Jadi saya ikut apa yang dia buat. Dia sujud sawi, saya sujud sawi juga. Jadi begitu kan. Jadi maknanya kerana orang-orang yang sembahyang yang mengesyaki akan imam batal solat, maka sembahyangnya batal. Siapa-siapa saja dia ikut imam, dia mengesyaki imam batal, maka sembahyang dia batal. Kerana dia telah mengesyaki imam tu batal solat. Jadi kita nak sembahyang, jangan syak pak imam. Pak imam ni batal ni aku rasa ni. Dah batal lah sembahyang dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung bicara kita insya-Allah. Hari ini kita nak melihat sedikit lagi sambungan tentang ucapan para khulafa umara, tentang bagaimana saat-saat waktu nak meninggal dunia. Hari ini kita nak melihat bagaimana kata-kata Khalifah Harun Ar-Rashid, seorang daripada Amirul Mukminin daripada Bani Abbasiyah, kerajaan Daulah Abbasiyah. Dan kehebatan Harun Ar-Rashid ini, dia seorang raja, tapi dia seorang ulama. Dia meninggalkan kebesaran dia menuntut ilmu, dan sehingga dia menjadi sultan ulama. Dia ni sultan, tapi mengaji ilmu agama sehingga dia menjadi ulama, kan? Sehingga disebut di dalam kitab kita ni, maknanya menjelang kematiannya Khalifah Harun Ar-Rashid daripada Bani Abbasiyah nampak sedang memilih kain kapannya sendiri. Dia sendiri. Kita ni kain kapan kita dah mati baru orang bawa. Tak? Baru maknanya Tuan Bilal pemandi jenazah bawa untuk kita. Tapi Imam Harun Ar-Rashid ataupun Khalifah Harun Ar-Rashid belum mati lagi dah pergi beli kain kapan. Dah buat persiapan dah. Seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih, kenapa serban dia besar tuan-tuan? Orang tanya kenapa serban dia besar? Rupa-rupanya serban dia tu ialah kain kapan yang nak dibungkus untuk dia mati. Buat tu serban dia besar. Kita tak ada kan, serban kita tak, bukan kain kapan kan. Muhammad Al-Fatih tu kau tengok serban dia kenapa besar.
Orang kata, ni kenapa serban besar? Ni kain kafan. Sebab tu kalau dia pergi berperang, dia bawa dua keadaan. Maknanya nak kejar mati syahid. Nak kejar mati syahid dan nak cari redha Allah. Sebab tu dia tak takut mati. Kan? Ni kisah mana cerita Muhammad Al-Fatih. Salah seorang daripada pemerintah Daulah Uthmaniyah di Turki. Dan setelah mengamat-amatinya, lalu ia membaca ayat. Setelah maknanya dia beli kain kafan dan dia mengamatinya, lalu dia pun membaca satu ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran dari surah Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kata apa? Kata Khalifah Harun al-Rashid, hartaku sama sekali tidak berguna bagi aku. Maknanya bila nak saat mati ni tuan-tuan, harta macam mana banyak pun dia tak ada nilai. Dia tak ada nilai. Itu sebabnya bila kita kata harta tak bernilai kalau sekiranya waktu kita hidup kita tak menginfakkan, harta yang banyak kita kumpul tak memberi manfaat, melainkan yang kita infak itulah harta kita. Kalau kita simpan aja tuan-tuan, itu tak ada nilai. Harta yang tak ada nilai pada kita. Sebab tu mana duit yang kita infakkan ke jalan Allah, itu harta kita yang kita bawa. Umpama makanan, selagi mana dia belum masuk dalam perut kita, itu bukan makanan kita. Dia dah masuk tu, itu pun ada makanan yang masuk, dia terkeluar balik, bukan rezeki kita. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kita kena fikir-fikir kan. Hari ni kita kalau ada duit banyak, orang marah kalau kita kata dia ada duit banyak kan. Jadi kalau kita kata ada duit banyak tuan-tuan, duit itu tidak ada nilai kalau kita tak guna ke jalan Allah, kalau tak infakkan. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ma aghna anni maliyah, harta dia maknanya sama sekali tak berguna kalau tak digunakan ke jalan Allah. Hari ni kalau kita tak sedekah, hari ni kalau kita ada duit kita tak bayar zakat, tak ada nilai. Besok harta-harta itu akan menjerat kita. Harta itulah yang akan maknanya menyeksa kita balik. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dari aku. Makna bila orang mati, semua kekuasaan tak ada lagi tuan-tuan. Orang letakkan bintang di atas tempat dia punya tempat tempat pemakaman, letak bintang, macam-macam pangkat letak. Buat apa? Bukan dia boleh pakai pun. Orang duk tengok bintang, darjah-darjah kebesaran. Buat apa tuan-tuan? Waktu kita hidup, orang hormat sebab kita ada pangkat. Tapi mati besok orang tak sebut. Waktu orang baca talqin, dia tak sebut wahai Datuk ni Pulan bin Pulan. Tak ada. Dia baca nama tu, dia sebut nama. Namanya disebutkan. Tak ada gelaran-gelaran dah. Gelaran tu semua tinggal dekat dunia. Malaikat maut tak datang, apa khabar Tan Sri? Tak ada. Dia tak kata Tan Sri, tak ada kata Datuk. Dia kata Pulan bin Pulan. Wahai hamba Allah. Tak ada nilai tuan-tuan. Tak ada nilai. Sebab tu kita kena merenung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Khalifah Harun al-Rashid waktu dia nak meninggal dunia. Kata-kata ni kita kena tengok, mengingatkan kepada kita bagi orang yang hidup, yang ada kekayaan, yang ada pangkat, kau jangan angkuh dengan pangkat yang kau ada. Jangan kau bangga dengan kekayaan yang kau ada. Kalau tak mau guna, besok harta inilah yang akan menjadi beban kepada engkau besok boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat, kita baca Quran tiap-tiap hari, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiap-tiap hari. Allah Ta'ala menyebut, afala yatadabbarunal Quran, apakah tidak kamu mentadabbur, berfikir tentang apa yang ada di dalamnya.
supaya kita ingat, kita renung, seperti mana yang disebutkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian pada satu hari Khalifah Al-Maimun menaburkan abu ke tanah, lalu ia berbaring di atasnya seraya berkata, seorang khalifah waktu saat dia nak meninggal dunia, hampir-hampir dia waktu umur dah lanjut, menaburkan abu di atas tanah, lalu dia pun berbaring, berguling di atas tanah. Nak tunjuk apa? Ini satu kehinaan. Kalau orang berbaring atas tanah ni hina lah, kan? Hari ni dia punya jubah, dia punya pakaian kebesaran pun orang angkat kan, orang pegang kan. Hari ni dia berguling atas tanah. Maka berkata Khalifah Al-Maimun, wahai pemilik kerajaan yang abadi, Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki hari pembalasan, kan? Pada waktu tu semua raja yang ada tunduk pada raja yang kekal, kan? Tolonglah kasihankan pemilik kerajaan yang sementara ini. Jadi tuan-tuan, ni kata-kata dia, kita tengok, ambil iktibar. Menjelang ajalnya Khalifah Al-Mu'tasim berkata, seandainya aku tahu kalau usiaku sesingkat ini, tentu aku tidak mahu menjadi seorang khalifah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dalam soal beribadat kepada Allah, dalam soal kita nak buat taat, jangan tunggu maknanya sampai kita dah sakit baru nak buat taat. Waktu segar-segar macam ni buat taat. Jangan tunggu waktu kita dah tua baru nak datang masjid, kan? Baru nak kenal tika sembahyang, baru nak masuk grup, maknanya WhatsApp belajar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana kematian ini tidak memberi isyarat kepada kita, tidak memberi isyarat kepada kita. Sebab tu kita kena gunakan. Sebab disebut apabila Allah Ta'ala menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bukanlah satu kebaikan selama mana orang tidak mereka ni menafkahkan apa-apa yang baik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kata nama kebaikan. Hari ni kita waktu sihat, kalau kita ni tak menafkahkan kita punya kesihatan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan namanya kita orang baik. Kalau hari ni kita orang muda, waktu muda ni tuan-tuan, kita tak nak menafkahkan kita punya waktu muda ni untuk buat kebaikan ke jalan Allah, maka kita rugi. Besok dah tua, jangan harap. Waktu kita dah tua, besok jangan tuan-tuan, jangan harap. Hari ni kita sihat, boleh sembahyang, berdiri elok, besok kita sembahyang kerana ada masyakkah, kita terpaksa duduk, kan? Ada orang yang sihat-sihat pun sembahyang duduk, ada yang sihat sembahyang duduk. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang tidak ada masyakkah, contohnya dia sembahyang sunat, dia sembahyang duduk, tak ada masyakkah apa, tak ada kesulitan apa, dia sembahyang duduk, maka dia dapat separuh pahala daripada orang sembahyang berdiri. Rugi ya, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita ada maknanya kesihatan, walaupun mana kita susah sekalipun, kita dalam keadaan kita ni tuan-tuan lemah ataupun penat sekalipun, kita nafkahkan kita punya waktu untuk ibadat kepada Allah, maka itulah jalan yang terbaik, kan? Jangan tunggu sampai badan sihat, baru kita nak semayang. Jangan tunggu sampai kita ni maknanya Allah Ta'ala beli lapang baru nak boleh baca Quran. Tuan-tuan, hari ni sibuk ke, lapang ke, infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah yang menjadi kesukaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim mengatakan, merasa gelisah ketika ajalnya sudah kian dekat. Seorang
berusaha menghiburkannya. Jangan khawatir wahai Amirul Mukminin. Tetapi khalifah menjawab, masalahnya ialah adalah dunia ini segera berlalu dan akhirat makin tiba. Sebab tu kita hidup dekat atas dunia di akhir-akhir zaman. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa yang telah ditarik keberkatannya oleh Allah, perjalanan 1 tahun seperti mana sebulan, kan? Perjalanan setahun tu macam sebulan, sebulan macam seminggu. Tu disebutkan, tuan-tuan baca dalam hadis, maknanya peristiwa akhir zaman, hadis itu dimasukkan, kan? Sehinggalah maknanya perjalanan 1 detik itu umpama daun-daun tamar yang kering yang dinyalakan padanya api. Mana kalau diterbakar, tuan-tuan menyalakan, contohnya ambil andang. Andang kenal lah, andang. Kalau tak kenal, dengar aje. Andang ni andang kelapa. Nah, maknanya yang pelepah tak kelapa tu gugur, dia dah kering. Waktu dia kering betul-betul tu, orang dulu gunakan untuk jadi maknanya buat pergi mengaji, kan. Habis tu sampai rumah tok guru, balik pasang satu lagi. Nah, tu dia. Dia kalau kering macam mana? Dia terbakar cepat. Maka begitulah maknanya perjalanan waktu manusia di akhir zaman, dia punya cepat macam tu. Terlalu cepat, tuan-tuan. Dengan sebab itu, makna Khalifah Al-Mu'tazim mengatakan bahawa dunia ini segera berlalu. Tetapi yang akan datang makin dekat, mati ni makin dekat dengan kita. Mati makin dekat dengan kita. Sebab tu kita kata, bila orang tanya umur berapa? Baru 50. Baru 50. Tuan-tuan, jangan cakap baru 50. Mati tu makin dekat. Nak? Jangan kata bila pencen, ada 6 tahun lagi kalau sempat. 6 tahun lagi saya nak pencen, kan? Yang besok pun belum tentu lagi. Jadi dengan sebab itu kita kena berhati-hati. Setiap waktu yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala kurniakan, itu merupakan satu nikmat yang kita kena gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjelangnya ajal Gubernur Amr Ibnul As memandang beberapa buah peti. Peti ni tempat simpan duit lah, tempat simpan harta. Lalu berkata kepada putera-puteranya, siapa di antara kalian yang mahu membawa pergi peti-peti ini beserta isinya? Aduh, seandainya peti-peti ini berisi kotoran sapi. Bayangkan kalau sekiranya dalam peti ini duit-duitnya, harta-hartanya daripada sumber yang tak halal. Mungkin ambil hak orang dengan jalan paksa. Ada cukai-cukai yang dia yang milik kerajaan tapi termasuk dalam simpanan dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini besok semua akan dijawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sen yang diambil pun semuanya akan dijawab di depan Allah. Bab ni kita kena berhati-hatilah, kan? Kalau kita ini menjadi pemimpin, memegang amanah, kena berhati-hati, kan? Supaya besok jangan sampai ianya dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika akan meninggalnya dunia Al-Hajjaj bin Yusuf merupakan salah seorang daripada pemimpin pemerintah zaman pemerintah Khalifah Malik bin Marwan. Dia ni kita baca sejarahnya memang terkenal dengan orang yang sangat maknanya suka melakukan kekejaman. Seorang gubernur bunuh orang banyak. Tapi tuan-tuan, dalam dia ni membunuh orang pun ada juga dia punya kebaikan-kebaikan dia. Kerana pada zaman dia juga usaha-usaha mengumpulkan Quran, mengumpulkan balik Quran untuk ditulis. Mana adalah jasanya. Dan dia punya kelebihan ini luar biasa. Di antara kelebihannya yang luar biasa, kalau dia ni membaca Al-Quran, dia boleh mengkhatamkan 15 juzuk daripada kakinya di bawah. Sebelum naik melangkah ke pelana, dia boleh habiskan 15 juzuk bacaan.
Kita 15 tahun baru habis. Dia sebelum langkah naik ke pelana tu, kakinya, dia boleh baca 15 juzuk. Ini di antara kelebihan yang luar biasa yang ada pada Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Kan? Dan dia juga pada zaman dia ni, dia akan memberi kebebasan. Dia cukup takut kepada orang-orang, kalau dia nak buat inyaya, orang-orang yang datang subuh, sembahyang subuh berjamaah, ini adalah orang-orang yang dia cukup takut untuk buat inyaya. Sebab dia ingat akan pesan, dia teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menginyaya orang-orang yang datang sembahyang subuh, maka tunggulah bala yang akan kena pada dia. Waktu dia takut, dia cukup pegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu setiap hari kalau dia pergi keluar di mana-mana, dia akan tanya orang, hari ni sembahyang kat mana? Kalau macam ni Pak Imam tanya tiap-tiap hari, memang orang tak akan jumpa Pak Imam, semua cabut belaka. Dia kalau lalu naik kuda, dia akan tanya, kau hari ni sembahyang kat mana? Kalau kat rumah, terus dipancung. Kalau dia ada kat Melaka ni, memang ramai orang Melaka mati, kena pancung Melaka. Kemudian kalau dia kata sembahyang, aku hari ni sembahyang, maknanya jemaah, berjamaah. Atau aku sembahyang di masjid, berjamaah ke sembahyang seorang diri? Walaupun sembahyang di masjid, kalau berjamaah, maknanya dia akan tanya pula, sembahyang subuh tak sembahyang jemaah? Kalau tak ada, dia pancungnya. Ini yang luar biasa tuan-tuan, yang ada pada Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Sebab tu sembahyang subuh ni kelebihannya cukup besar, kan? Orang tak boleh sembahyang 5 waktu ni tuan-tuan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tapi jangan sembahyang subuh ditinggalkan berjamaah. Cuba usahakan, kerana kelebihannya cukup besar. Banyak hadis yang menyebutkan tentang kelebihan orang sembahyang subuh berjamaah. Usahakanlah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka apa kata Al-Hajjaj waktu dia saat nak meninggal, dia berdoa kepada Allah. Oleh kerana dosanya banyak, kan? Kerana Al-Hajjaj ni dia hidup sempat pada zaman tabi'in, dan banyak golongan-golongan ulama yang hidup pada zaman ni dibunuh. Kalau kita baca di dalam kitab Bahrul Mazi, kan, disebutkan bahawa Al-Hajjaj Yusuf membunuh seramai 250,000 orang. Dia pancung orang 250,000. Tapi kalau dia semayang, dia pergi semayang, dia akan jadi imam. Dalam pancung-pancung orang, imam tu. Amen. Kan? Dia akan menjadi imam, dan dia akan membaca khutbah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka satu ketika mana Al-Hajjaj Yusuf As-Sakhafi nak meninggal dunia, dia berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya semua orang berkata bahawa Engkau tidak akan mengampuni dosaku, tak akan mengampuni aku. Maka Umar bin Abdul Aziz merasa kagum dan tertarik mendengar kata-kata itu. Ketika hal itu ia bercerita kepada Al-Hasan Al-Basri, ia bertanya, benarkah ia mengucapkan kata-kata itu? Umar bin Abdul Aziz tanya kepada Hasan Al-Basri, merupakan seorang tabi'in, benarkah maknanya Al-Hajjaj mengatakan yang demikian? Maka Umar berkata, benar. Maka kata Al-Hasan berkata, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni. Sebab tu kita kena bersangka baik, tuan-tuan. Kita ni hidup kena bersangka baik dengan orang. Kalau tengok orang ni buat benda perkara yang tak elok, kan, kalau orang kata dia ni mati kafir, kita jangan kita bersangka buruk, tuan-tuan, kan. Kita belum tentu lagi orang yang buat jahat tu mati dalam keadaan kejahatan, belum tentu. Kita yang hari-hari ni beramal pun belum tentu. Belum tentu lagi. Berlaku pada zaman Bani Israel, orang yang 2 orang pemuda, kan. Bani Israel ada 2 orang pemuda. Seorang duduk di atas macam ni, seorang duduk di bawah. Yang atas buat amalan, yang bawah buat maksiat. Tiap-tiap hari macam tu pun. Yang atas kata aku ni muda lagi,
takkan nak buat amalannya, tengok yang bawah buat maksiat seronok juga. Nak yang bawah kata, ni aku ni dah tua, takkan sampai bila-bila nak buat maksiat. Ada teringin nak jadi macam orang atas. Maka satu hari dia pun masing-masing dengan niat dia, seorang yang atas turun nak buat jahat, yang bawah berniat untuk buat baik. Ditakdirkan Allah Ta'ala dijatuh, waktu nak turun jatuh di tangga, dua-dua mati. Yang atas masuk neraka, yang bawah masuk syurga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kerana bergantung atas niat dia. Setiap amalan ini bergantung pada niat. Jadi kita kena berhati-hati, kan? Niat ini penting dalam soal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat nak pergi ke masjid, walaupun tidak terlaksana, ia dah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi dengan sebab itu kenalah bersangka baik, kerana Allah Ta'ala mengikut bagaimana sangkaan hambanya. Kalau kita sangka baik, Allah Ta'ala, walaupun aku banyak dosa, ya Allah, Engkau punya pintu keampunan mengatasi ataupun lebih luas, ataupun lebih makna lebih luas daripada dosaku yang banyak, kan? Jadi dengan sebab itu sangkaan itu penting kepada Tuhannya. Ucapan orang-orang soleh di kalangan para sahabat, tabi'in dan para sufi sesudah mereka, saat menjelangnya ajal, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya Allah, dulu aku takut kepadamu. Takut ni masalah apa? Takut untuk mati, kan? Sebab mati, semua orang takut. Begitulah juga berlaku kepada Muaz bin Jabal. Tetapi sekarang aku hanya berharap kepadamu. Makna apa berharap? Dekat sini aku mengharap, maknanya untuk kembali kepada Engkau, kalau boleh cepat lagi bagus. Sebab kerinduan aku kepada Engkau melebihi segala-galanya. Jadi ini kata Muaz bin Jabal, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa aku belum pernah jatuh cinta kepada dunia. Maksud apa? Orang yang cinta kepada dunia, apabila dunia melalaikan dia daripada mengingati Allah, kan? Bagaimana kisah sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dalam kebun, kan, kebun tamar. Kemudian waktu tu nak dekat sembahyang asar, masuk dalam kebun tamar. Dalam kebun ni ada saliran air, ada parit air mengalir, bunyi. Kalau kita masuk pergi ke kebun-kebun tamar ni, kita boleh bunyi air mengalir tu, kita boleh dengar bunyi ni, kan? Kemudian burung-burung pula berkicau, sehingga masuk waktu dia terlalai dalam kebun, kan? Habis maknanya orang dah selesai semayang, dia baru datang orang dah selesai semayang, ajak kita, marilah tolong aku nak berjamaah. Kan? Tak ada, kan? Dah selesai, kita nak balik. Maka oleh kerana kebun itu melandai, kebun ni dunia dah. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir. Nah, Allah Ta'ala sebut, kan, sesungguhnya dihias kepada diri kamu. Zuyina linnas, makna manusia ni dihiaskan kepada dia hubbus syahawat, kecintaannya apa? Minan nisa wal banin wal qanatir, kan? Kebun-kebun ni semua wanita, anak-anak. Jadi makna apa? Kecintaan manusia, yang terkadang-kadang manusia boleh jadi leka. Jadi bila dia masuk dalam kebun tadi, dia terleka nak sembahyang asar berjamaah, sehingga tertinggal kelebihan 27 maknanya kali ganda sembahyang berjamaah dengan sembahyang seorang diri. Orang semua dah balik, dia sebab kebun tadi melalaikan sampai terlepas sembahyang berjamaah. Dia pun kata, tuan-tuan, nanti dulu, oleh kerana hari ini kebun ni melalaikan aku sehingga tertinggal solat berjamaah, hari ini kau dengar aku nak impakkan maknanya kebun ini mana kepada jalan Allah. Ada? Hari ini kalau kita lap kereta, lap tuan-tuan, kan? Zuhur pun masuk, lap pergi masjid, orang dah balik.
Tunggu tuan-tuan, saya ada lap kereta Rolls Royce, tuan-tuan boleh ambil. Boleh? Tak ada berani buat. Tuan-tuan, kan? Dia lap lagi ada, kan? Tak ada orang boleh buat. Kan? Ini kita tengok imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Kan? Usahakan kereta, motor tu dilap pun sampai terlepas semayang, kan? Terlepas semayang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menunjukkan betapa orang-orang terdahulu dunia tu tidak terlekat di dalam hati dia. Waktu dikatakan oleh Muaz bin Jabal bahawa dikata apa? Maknanya engkau mengetahui bahawa aku belum pernah jatuh cinta kepada dunia. Belum lagi. Setakat ni dia kata dunia ni belum pernah masuk dalam hati kau sehingga dia melalaikan aku ingat kepada engkau. Atau ingin hidup kekal di dalamnya sehingga hanya kerana mengalirnya sungai-sungai atau indahnya pepohonan. Belum lagi sampai maknanya nak kekal dalam hidup. Sampai maknanya boleh hidup lama dan mengecapi segala kenikmatan. Belum ada lagi masuk dalam hati dia. Kata makna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Muaz. Tetapi aku masih ingin menahan haus di tengah hari yang terik, bergelut dengan waktu dan berkumpul dengan para ulama seraya duduk bersila di dalam majlis zikir. Dia masih lagi boleh menahan kemahuan-kemahuan dia. Dia boleh tahan walaupun kehendak atau kecintaan manusia ni memang nak duit banyak, nak ada emas, nak ada perak, nak ada binatang-binatang ternakan, nak ada sawah ladang, dia masih belum tertarik lagi. Umpama kata Sayyidina Muaz, maknanya dia menahan haus walaupun pada waktu tu terik. Kalau haus waktu terik nak minum, tapi mampu boleh tahan lagi, kan? Dia walaupun dunia ni banyak menarik, kawan-kawan ada rumah besar, harta banyak, dia belum lagi tertarik walaupun hakikat dia nak benda tu, tapi dia boleh tahan lagi. Ni kata Sayyidina Muaz, bergelut dengan waktu. Waktu pada dia terlalu penting. Menggunakan setiap inci daripada waktu yang diberi oleh Allah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi sempat walaupun sibuk dengan kehidupan mencari makan dan minum untuk menyara anak isteri dan sebagainya, tapi masih sempat lagi, dia ni sahabat Rasulullah, masih sempat lagi duduk dengan ulama-ulama. Kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai tak sempat langsung. Masih sempat lagi kawan ni duduk bersila dalam majlis ilmu, sedangkan dia sahabat Rasulullah. Sayyidina Muaz ni orang yang alim dalam bidang Quran. Orang yang alim dalam bidang Quran, tuan-tuan. Mengaji terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi sempat duduk dalam majlis zikir. Orang yang ada janji boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa, tuan-tuan? Hari ni kalau kita tak ada yang duduk dalam majlis ilmu, apa yang akan jadi pada kita? Kita tak mahu duduk dalam kumpulan orang-orang soleh, duduk bersama dengan kawan-kawan yang baik, yang duduk mengaji, duduk dalam majlis zikir dan sebagainya. Kita tak mahu. Kita memencilkan diri kita, bawa hala tuju kita dengan dunia yang penuh dengan makna kepalsuan. Kita tak mahu duduk. Bukan lama, tuan-tuan, 45 minit. Paling lama pun 50 minit. Itu pun gelisah. Kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Angkat tangan tinggi-tinggi, tengok jam, macam Pak Imam tak bosan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sabar sekejap lagi kita berhenti, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni sahabat Rasulullah, tuan-tuan, masih sempat lagi duduk dengan Rasulullah, masih sempat lagi dalam majlis zikir. Orang yang ada tempat di dalam syurga Allah. Kita ni siapa yang beri jaminan masuk syurga? Para sahabat ni, orang-orang ahli badar semua masuk syurga, kan? Orang yang berbai'ah dengan Rasulullah 250,000 semua masuk syurga, kan? Semua masuk syurga. Sahabat-sahabat ni semua masuk syurga, tuan-tuan.
Tapi kita siapa yang hari ni tak mahu duduk dalam majlis zikir? Tak mahu. Majlis zikir ni majlis ilmu lah. Tak mahu duduk. Kan? Kalau datang pun duduk jauh-jauh, duduk luar pagar. Nak? Datang duduk luar pagar. Masuklah duduk. Kan? Majlis ilmu. Kalau tidak pun duduk dekat-dekatnya, kan? Dengar. Jangan bersembang. Bukan nak marah, cakap je tuan-tuan. Bukan nak marah, cakap je. Supaya tuan-tuan kita dapat, ini perkataan-perkataan ni dibawa oleh, kisah-kisah ni dibawa oleh Al-Imam Ghazali untuk apa? Untuk iktibar kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan supaya peringatan memberi manfaat. Kita baca ni bukan untuk makna untuk orang, yang membaca pun dapat faedah, kan? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita taufik dan hidayah, insya-Allah, dengan kita mendengar kata-kata orang-orang yang soleh, orang-orang yang terdahulu daripada kita, yang mereka ni telah kembali kepada Allah dan mereka telah mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah menyusul kepada mereka, insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca kisah-kisah para tabi'in dan para sahabat yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.